Hello? 22 orang ni tak ada seorang pun respon ke? Elektrik dengan magnet. Okey, elektrik dan juga magnet. Okey, so digabungkan di antara elektrik dan juga magnet. Okey. So itu konsep yang kita akan belajar pada hari ini, electromagnetism, gabungan di antara elektrik dan juga magnet. So untuk tajuk ini ada 3 subtopik, 4.1, 4.2 dan juga 4.3. 4.1 kamu akan belajar berkaitan dengan force on a current carrying conductor in a magnetic field. Okay. So kamu akan belajar berkaitan dengan di dalam current carrying conductor tersebut dia dapat menghasilkan sejenis daya force. Okay. Daripada current yang flow, okay, dan ada magnetic field, dia boleh menghasilkan daya. So kejap lagi kita akan belajar berkaitan dengan benda tu. Seterusnya 4.2 kamu akan belajar berkaitan dengan electromagnetic induction. Okay. Daripada gabungan di antara elektrik dan juga magnet, dia akan menghasilkan satu induce, cetusan untuk selalunya kalau electromagnetic induction ni adalah cetusan untuk menghasilkan elektrik lah. Okay. Di mana permulaan kita hanya ada magnet sahaja ataupun magnetic field sahaja, dan pengakhiran kita akan dapat menghasilkan current. Okay. So induce tersebut adalah cetusan untuk penghasilan bagi current tersebut. So electromagnetic induction nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut. Dan seterusnya 4.3 adalah transformer. Okay. Transformer ni bukan transformer yang dalam cerita movie kan. Okay. Transformer ni adalah di mana kita akan meningkatkan atau mengurangkan dari segi voltage. Okay. Voltage tersebut kita akan kurangkan ataupun kita akan tingkatkan, step up ataupun step down. Nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut berkaitan dengan transformer. Okay. Berkaitan dengan voltage. Okey, baik. So kita akan pergi kepada subtopik yang pertama. Okay, 4.1. Force on a current carrying conductor in a magnetic field. Okey, baik. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, electric train. Do you know that electric train as shown in the photograph 4.1 use a large electric motor. So untuk train dia akan menggunakan electric motor yang besar. Okay, electric motor yang besar untuk train. While the smartphone use a small motor. Kalau dalam smartphone kita akan gunakan electric current ataupun electric motor yang kecil sahaja nak dibandingkan dengan train. Disebabkan apa? Train ini dia punya mechanical energy ataupun pergerakan tersebut dia perlukan kepada kuantiti yang besar. Okay? Disebabkan train ni dia perlu angkut penumpang yang ramai. Kalau phone ini dia tidaklah menggunakan energi yang terlalu besar, so sebabkan itu dia menggunakan electric motor yang small. Okay? The function of the most electric motor is based on the effect of the current carrying conductor in a magnetic field. So selalunya pergerakan motor ni, apa yang kamu faham tentang motor? Kalau selalunya contohnya dekat kereta, motor selalunya ada dekat bahagian mana? Tolong respon. Contohnya, pernah beli kereta mainan tak? Kereta mainan, selalunya motor ada dekat bahagian mana? Tolong respon. Motor untuk kereta mainan tersebut. Kereta kontrol lah, kereta kontrol. Bahagian tayar. Ya, betul, bahagian tayar. Okay. So kalau kamu ada buat projek SEM ke ataupun kamu masuk dalam robotik, selalunya kalau orang yang masuk dalam kelab robotik dia tahulah. So berkaitan dengan motor, selalunya kalau kita connectkan dengan bahagian power supply, dia akan berputar-putar kat bahagian motor tersebut. So kalau cikgu bagi contoh tadi untuk tayar tersebut, untuk kereta tersebut, so dekat bahagian tayar, pergerakan motor tersebut. So electric current motor tersebut terhasil dekat bahagian tayar untuk mainan kereta lah. Okay. So basically untuk motor tersebut dia adalah disebabkan oleh efek daripada current carrying conductor in the magnetic field. Maksudnya dia adalah gabungan di antara current carrying conductor. Current carrying conductor ini adalah sebab ni perkataan yang kalau kamu tengok perkataan current carrying conductor ni, dia sebenarnya merujuk kepada current sahajalah. Okay, arus. Okay, dan magnetic field ni merujuk kepada magnet. Okay, sebab tu kita belajar tentang electromagnetism. Current ni elektrik
electrical. Okay, magnetic field ni. So gabungan di antara kedua-dua ini akan menghasilkan satu pergerakan ataupun elektrik motor contohnya. Sebab itulah dalam motor, pergerakan tersebut boleh terhasil disebabkan oleh gabungan di antara magnetic field dan juga current. Kita panggil current carrying conductor, current lah, dan juga magnetic field yang menyebabkan elektrik motor dapat menghasilkan pergerakan. Okay, so fikir logik di antara train dan juga motor yang digunakan dekat bahagian dalam smartphone. Dalam smartphone, okeylah kita tukar sikit lah smartphone ni, nampak macam pergerakan dekat dalam smartphone tu kurang sikit. Kita ambil pergerakan dekat bahagian dalam kereta control lah contohnya. So di antara train ni dengan kereta control, elektrik motor mana yang lebih besar? Respon? Electric train dan juga apa dia ni, kereta control. Elektrik motor mana yang digunakan lebih besar antara train dan juga kereta control? Hello, respon? Train lah cikgu. Mestilah train kan. Okay. So kamu nampak kalau untuk train dia ada pergerakan, kalau untuk kereta mainan juga dia ada pergerakan. Okay. Kedua-duanya menggunakan motor, cumanya dalam large ataupun small untuk electrical motor. Dan kena faham electrical motor ini adalah daripada gabungan current carrying conductor iaitu current dan juga magnetic field. So sebab itulah dalam tajuk ini kamu akan belajar berkaitan dengan electromagnet. Okay, elektro tu dia perkataan current ni elektrik dan juga magnetism itu magnetic field. Okay. Baik, seterusnya. Ada eksperimen to study the effect of a current carrying conductor in a magnetic field. So ada eksperimen yang di mana digabungkan di antara current dan juga magnet, di mana dia akan menghasilkan sesuatu daya. Dan daya tersebut dah kita tengok application untuk daya tersebut adalah daripada segi elektrik motor ni. Maksudnya daya tersebut dihasilkan dari segi pergerakan tersebut. Okay. So kalau untuk eksperimen ini juga dia nak kesan untuk berkaitan dengan movement ataupun daya yang akan dapat dihasilkan. Boleh tolong bagi tahu cikgu tak? Kalau kamu tengok dalam gambar ni, figure 4.1, kita tak buat eksperimen ni. Kejap lagi cikgu akan tunjuk contoh video untuk eksperimen ni. Cuma cikgu nak cetusan idea daripada kamu dulu. Okey, untuk eksperimen yang set up eksperimen ni, yang mana satu magnet yang ada bahagian dalam gambar ni? Tolong respon. Magnet apa yang digunakan dekat bahagian dalam gambar ni? Nadur ke? Okey, ya betul. Kenapa conteng pula ni? Okey, magnetor magnet. Okey, ini adalah yang berkaitan dengan magnet. Okey. So, tolong respon dekat bahagian dekat cikgu, dekat bahagian mana yang ada kaitan dengan current? Dalam gambar ni. Mana ada kaitan dengan current? Kamu selalu buat eksperimen kalau nak kaitan dengan current, maksudnya dekat bahagian dalam gambar ni yang mana satu yang ada kaitan dengan current? Respon. Power supply. Power supply, bagus. Power supply ni dia connect dengan bahagian copper rod ni. So power supply ni dia akan ada dua terminal, positif dengan negatif contohnya. So dia akan bergerak lah. Electric current tu akan bergerak dekat copper rod ni daripada positif pergi kepada negatif. So ini adalah elektrik ataupun current lah. Okey. Okey. Daripada gabungan di antara kedua-dua ni, yang tajuk besarnya kita akan dapat elektromagnet. Okey, disebabkan oleh daripada elektrik, gabungan di antara elektrik dan juga magnetic field. Okey, magnetic field dia akan menghasilkan daripada elektromagnet tersebut dia akan menghasilkan force, daya. Okey. Di mana kalau kamu tengok dekat bahagian ni, nanti kejap lagi cikgu akan tunjukkan video. Cumanya ini asas saja dulu untuk eksperimen ni untuk memberikan kamu kefahaman. Daripada electric current tersebut dia akan flow, okey. Current akan flow ni positif terminal, ni negatif terminal. Current akan flow daripada mana ke mana? Tolong respon. Antara positif dengan negatif? Positif ke negatif? Okey, good. Current akan mengalir daripada positif, okey, dia akan mengalir positif pergi ke bahagian sini,
positif, pergi ke bahagian sini ke negatif. Okey, current mengalir current mengalir, electrical field kat bahagian sini. Okey, dia akan mengalir daripada positif ke bahagian negatif. Bila dia lalu dekat bahagian magnet ini, okey, kat bahagian magnet ni dia akan ada magnetic field. Okey, dia akan ada magnetic field. So, untuk current yang mengalir ni juga dia ada magnetic field juga. Okey, current yang mengalir dia akan mengeluarkan electrical field dan juga magnetic field. Tolong ingat tentang perkara tersebut. Untuk current, bila mengalir dia akan mengeluarkan electrical field dan dia juga akan mengeluarkan magnetic field. Okey. So dia akan keluarkan kedua-duanya. Untuk tajuk ini kita akan fokus tentang magnetic field. So current bila mengalir, magnetic field tersebut mengalir dekat bahagian sini. So magnetic field untuk current ini akan bertembung dengan magnetic field untuk magnet. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, kamu dah pernah belajar tentang magnet ke belum? Magnet ada berapa pole? Tolong 2. respon. 2. Okey, apa dia? South dengan north. Okey, south dengan north. Okey, sekarang cikgu nak tanya dulu. Menengah rendah dulu kamu pernah belajar tentang magnet ataupun magnetic field ataupun form 4 dulu, cikgu tak ingat. Form 4 ada ke? Tak ada saja. Yang menengah rendah dulu ada belajar tak tentang magnet? Respon? Ada sikit. Kalau rendah. Menengah rendah kan? Okey. So di antara north dengan south pergerakan untuk magnetic field adalah daripada mana ke mana? South ke north ke south? Respon? North ke south. Bagus. So dah pernah belajar lah. Okay. North to south. North to south. North to south. Okay. Untuk pergerakan magnetic field adalah daripada north utara ke bahagian south selatan. Okay. Pergerakan untuk magnetic field. Okay. So magnetic field dekat bahagian sini akan ada untuk magnet dan juga magnetic field untuk bahagian electric current yang mengalir dekat bahagian sini juga ada magnetic field. So pertembungan di antara magnetic field antara kedua-dua ni akan menghasilkan force, daya. So bila daya terhasil akan berlakunya pergerakan dekat bahagian copper rod dekat bahagian tengah-tengah ni yang ni. Okay. Ni bahagian ni dia akan berlaku pergerakan. Okey. So untuk lebih kefahaman, sekejap cikgu tunjukkan video sekejap kepada kamu sebelum kita pergi dengan lebih lanjut. Sekejap. Sekejap. Buka je. A large magnet, south pole, north pole, so the field is pointing up. Okey. Dalam gambar ni, dalam video ni dia dah set up untuk eksperimen. So tolong bagi tahu cikgu yang ada kaitan dengan magnetic field. Yang mana satu? Dalam gambar ni, dalam video ni yang ada kaitan dengan magnetic field yang mana? Hello. Kita tak nampak macam. Keluar tak video ni? Hello. Keluar cikgu tapi Keluar. Okey. tak jelas. Macam tak- tak boleh pasti apa yang Oh, tak jelas. Okey. Baik, cikgu terangkanlah. Okey, untuk video ini yang ini adalah magnet sebenarnya. Kamu nampak macam apa benda lah benda ni magnet di mana dia ada south dan juga north. Tapi cikgu tak pastilah mana satu south dan mana satu north kat bahagian. Okey, dia ada label kat sini. Atas south, bawah north. Okey, atas S, bawah N. Okey, ini adalah magnet. Dan juga dalam tajuk ini kamu belajar tentang elektromagnet, dia mesti gabungan di antara apa dan juga apa? Respon? Current dengan magnet. Okey, electrical dan juga magnet. So kat bahagian sini ada magnet. Okey. So mesti akan ada berkaitan dengan electrical. So dekat bahagian dalam video ni memang blur sangat ke dalam video ni? Mana satu yang berkaitan dengan elektrik? Tadi kita dah bincang dah tadi. Dalam video ni nampak tak? Yang mana satu yang berkaitan dengan elektrik? Power outlet. Power supply ni yang ini. Ini bateri ni. Okay, so nanti dia akan connect dengan
wire tersebut dekat bahagian bateri ni. So akan ada elektrik yang akan flow ke bahagian rod tengah-tengah ni. So gabungan di antara electrical dan juga magnet dia akan menghasilkan force. So kamu tengok video ni. And then I have a big, copper tube that's connected to the wires here and there. When I connect these here, So, electricity electric. will flow through this guy, through the red, through the copper tube, and then up through ground, and then back home. So we'll have electricity flowing this way, magnetic field pointing up. We expect a force inward. Okay, kamu tengok ada pergerakan dekat bahagian sini We get an inward Okay, force. copper tube ni dia ada pergerakan. Now, if I reverse the direction of Okay, the dia current, reversekan direction untuk terminal tersebut. Masih lagi pergerakan elektrik berlaku, cuma dia dalam keadaan direction yang berbeza daripada yang tadi lah. So dia akan pergi ke bahagian kanan. Tadi ke kiri, ni kanan sebab dia and there you reverse. see it. Nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut. Force tu pergi ke bahagian mana. Because now that I've reversed the direction of the current, current is flowing this way, magnetic field is pointing up, we expect an outward force. And that's what you Okay. see. Current gabung dengan magnet akan menghasilkan force. Sebab itu kamu akan nampak ada pergerakan yang berlaku. Right hand rule, simplified. Okey, baik. Okey, sebab itulah kalau kamu explore di bahagian dalam motor sebelum kita nak connect dekat bahagian power supply ataupun bateri ke apa ke, siapa yang masuk dekat dalam kelab robotik mungkin dia dapat explore dah lah. Ataupun siapa-siapa yang pernah tengok motor, kebanyakan kamu mesti dapat pernah tengok motor kan, motor untuk kereta mainan ke ataupun motor untuk kamu buat projek SAM ke. Dalam motor tersebut ada apa? Siapa-siapa boleh respon tak? Ke tak tahu? Dalam motor tu ada apa? Ada ganda. Ada apa? Tak dengar Ganda. ada. Ganda. Okey. Dalam motor tersebut dia akan ada lebih kurang macam coil Okey. Lebih kurang macam coil yang di mana dia dan juga dia akan ada magnet lah dekat bahagian dalam apa dia ni motor tersebut. Di mana coil tersebut dia ada kaitan dengan electrical bila current tersebut mengalir dekat bahagian dalam motor, dan juga magnet tersebut dia ada kaitan dengan magnet. So electrical gabung dengan magnet dia akan menghasilkan apa untuk eksperimen tadi? Respon? Force. Betul, force. So sebab itulah kalau motor bila force tersebut terhasil, apa berlaku dekat motor? Respon? Bila magnet dengan current dia terhasil dekat bahagian dalam motor, apa berlaku dekat motor tersebut? Force tersebut akan buat apa? Respon? Gerak. Dia akan bergerak. Dia akan menggerakkan motor tersebut. Okey. So sebab itulah tajuk ini kamu belajar tentang electromagnetism. Gabungan elektrik dan juga magnet akan dapat menghasilkan force, kinetic energy, pergerakan tersebut. Okey. Baik, kita sambung lagi. Okey. So ini adalah basic untuk eksperimen bagi penghasilan force tersebut. Pattern on the resultant magnetic field. Okay. So current carrying conductor placed between two magnet. Dekat bahagian sini ada power supply. Power supply tersebut dia connect dengan bahagian conductor. Okay. So current akan mengalir lah daripada positif pergi ke bahagian negatif. Okay. Dan juga dekat bahagian magnet ni juga ada magnetic field. Cikgu dah bagi tahu kepada kamu sebelum ini. Okey, untuk magnet dia akan mengeluarkan magnetic field. Okey. Magnet dia tidak ada electrical field, dia hanya adalah ada magnetic field sahaja. Tetapi kalau untuk current dia akan mengeluarkan apa cikgu bagi tahu tadi? Tolong respon. Dua perkara. Apa dia? Medan, dua medan. Apa dia? Electrical field dan juga magnetic field. Okey, electrical field, cikgu buat EF je lah. Electrical field, keluarkan electrical field dan juga magnetic field.
So dalam tajuk elektromagnet ini kamu akan fokus kepada magnetic field untuk current ini bertembung dengan magnetic field untuk magnet. Bila dia bertembung dekat bahagian sini, dia akan menghasilkan apa? Respon? Force. Force, ya betul. So akan ada pergerakan yang akan berlaku dekat bahagian pertembungan tersebut. So kita akan belajar lebih lanjut kejap lagi. Okay. The force of one character in a magnetic field is produced by interaction between two magnetic field. Ni yang cikgu cakap tadi tu. So di interact di antara dua magnetic field. Satu magnetic field daripada current, satu lagi magnetic field daripada magnet. Okay. Magnetic field from the current and the magnetic field from the permanent magnet. The two magnetic field combine to produce a resultant magnetic field that is called a catapult field. Okay, baik. So force yang terhasil, medan dia kita namakan sebagai medan catapult. Ini adalah force yang terhasil. Tolong ingat perkataan catapult ini. Okey, selalunya catapult ini, siapa tahu catapult ni selalunya merujuk kepada konsep apa catapult? Tak tahu, cakap tak tahu. Perkataan catapult ni, siapa pernah dengar? Catapult ni dia merujuk kepada konsep apa? Neraca. Tuas. Tuas, neraca. Okey, boleh diterima. Okey, catapult ini selalunya kita akan rujukkan kepada konsep macam elastik. Kamu lastik lastik benda, catapult. Okey. So tuas juga boleh digunakan sebagai berkaitan dengan catapult. Okey. So contohnya kalau cikgu terangkan tadi contohnya kalau catapult kamu nak lastik ni katakanlah ni kayu, alamak buruknya ni cikgu. Okey. So kamu tarik ni batu ke apa ke, okey. Kamu tarik ke bahagian belakang, lepaskan dia akan pergi ke bahagian depan. So ini adalah konsep untuk catapult field. Catapult. So untuk catapult tersebut dia akan menghasilkan force. Force tersebut akan kalau untuk batu ini dia akan terhasil ke bahagian harapan lah. Bila kamu tarik sahaja elastik ini, lepaskan dia akan pergi ke bahagian harapan. Tarik ke bahagian belakang, dia akan pergi ke bahagian harapan. Okay. So ada force yang terhasil. So force tersebut, medan dia kita akan panggil sebagai catapult. Okay. Dia ada lebih kurang macam tuas ataupun elastik ataupun lastik punya konsep. Okay. So dengan lebih lanjut lagi, kejap lagi kita akan pergi tengok macam mana konsep dia terhasil. Okay. Cuma cikgu minta kamu tolong ingat perkataan catapult. Okay. Catapult field. Okay. So catapult field ini adalah kalau dalam definition, what is meant by the catapult field? So catapult field is a resultant magnetic field produced by interaction between the magnetic field from a current carrying conductor and the magnetic field from the permanent magnet. So senang sahaja, di mana kamu tahu catapult field ni adalah force yang terhasil. So force yang terhasil cikgu cakap tadi, sebab macam mana boleh terhasilnya force untuk konsep bagi elektromagnet ni? Tolong respon je. Pertembungan di antara apa dan juga apa? Hello. Pertembungan di antara apa dan juga apa? Magnetic field. Untuk daripada current. Okey, daripada current, magnetic field daripada current bertembung dengan magnetic field dari permanent magnet. Bagus. Dengan magnetic field daripada permanent magnet. Okey, pertembungan di antara kedua-dua ini akan menghasilkan force yang namanya adalah catapult field, medan dia. Okey. Medan ni kita namakan sebagai medan catapult. So kalau dalam definition, kamu tahu konsep sahaja dahulu. Konsep catapult field adalah force yang terhasil daripada magnetic field yang bertembung daripada current dan juga magnetic field daripada magnet. So kamu tengok ayat ni, lebih kurang sama dengan konsep yang kamu faham lah. Magnetic field daripada current carrying conductor ni current lah.
dan juga magnetic field daripada permanent magnet. Sama je dua konsep ini. Daripada konsep kamu terjemahkan dalam bentuk ayat. So dalam soalan kalau ditanya what is mean by the catapult field? Catapult field adalah resultant untuk magnetic field yang terhasil daripada gabungan magnetic field untuk current dan juga gabungan magnetic field untuk magnet, permanent magnet. Dah selesai. Itu adalah catapult field. Faham ke tak untuk catapult field? Nasma? Okey tak? Tu, senyap ni saya tak faham ni. Okey. Boleh Boleh. Okey. So itu ada berkaitan dengan catapult field. So cikgu cakap tadi catapult field ni dia ada kaitan dengan apa? Dia lebih kepada yang cikgu bagi contoh tadi, lebih kepada bahagian elastik ataupun kamu main elastik Sekejap. Tutup. Okey. So pertembungan di antara kedua-duanya akan kedua-dua magnetic field dia akan menyebabkan penghasilan untuk catapult field ataupun magnetic field yang baru yang terhasilnya force. Okey. So pertembungan di antara dua akan menghasilkan force ataupun magnetic field yang baru yang sebagai medan catapult. Okey, contohnya kalau dalam gambar ni kamu kena faham macam mana cara nak baca diagram Okey, sekejap. Okey, dalam diagram ni dia ada tunjukkan ada kaitan dengan current, ada kaitan dengan magnet. Cikgu nak tanya dulu, yang berkaitan dengan magnet yang dalam gambar ni yang mana satu? Respon? Yang berkaitan dengan magnet dalam gambar ni. North dengan South Pole. Ya, bagus. North dengan South ni adalah berkaitan dengan magnet. Okey, yang berkaitan dengan current kat bahagian dalam gambar ni. Kalau kamu boleh nampak yang mana? Tak nampak dalam gambar ni. Yang bulat tu. Nah, yang bulat ni adalah current. Kalau cikgu lukis balik, macam mana cara kita nak baca gambar ini adalah di mana okay, ni north contohnya. Ini south. Ini magnet. Kita letakkan rod ataupun tube. Okey, copper rod ataupun tube. Lepas tu kita letakkan wire. Ini wire. Pergi ke power supply. Ada negatif, ada positif. Ini power supply. Ini power supply. Ada positif, ada negatif. So positif akan pergi kepada bahagian negatif. So untuk gambar ini adalah north dengan south. Okay, north dengan south. Kamu tengoklah dia ada magnet. Ada magnet. So dekat bahagian tengah-tengah ni ada wire. Kamu punya mata kamu berada dekat bahagian sini. Ya, kalau bahagian sini maksudnya terbalik lah. Sekejap Dia punya ni terbalik. Okey, nak bagi kamu faham. North bahagian kiri, south bahagian kanan. Okey, ni mata kamu. Okey, mata tengok dekat bahagian sini. Okey, tengok dekat bahagian sini. Ni north, ni south. North, south. So dekat bahagian sini yang kamu tengok adalah current. Current yang mengalir. Okey, sekarang ni current dekat bahagian sini dia ada dot. Kalau kamu tengok dekat bahagian bawah ini, dot dia ada dua simbol. Satu dot, satu lagi dalam keadaan cross. Dia ada maksud tertentu. Dot ni ada maksud tertentu, cross ni ada maksud tertentu. Okay. So kalau dot ni direction current out of the plane of the paper. So kalau kamu tengok dekat bahagian gambar yang cikgu tunjuk, yang cikgu lukis ni, current positif negatif. Current akan bergerak daripada negatif ke negatif, tolong respon. Positif ke negatif. Okey, positif to negatif. So current akan bergerak, current bergerak. Cikgu lukis guna warna lain lah. Current bergerak.
Bergerak, okey, daripada positif pergi ke negatif. Mata kamu dekat bahagian sini. So kamu nampak current tersebut bergerak sampai ke bahagian sini dekat bahagian root ni. Fokus kepada bahagian root ni. Mata kamu dengan root. Current tersebut keluar pergi ke mata kamu ke current tersebut masuk, macam mana nak cakap, masuk ke keluar ke bahagian mata kamu? Macam mana cikgu nak buat ayat? Direction of the current out of the plane. Okay. Yang mata dengan bahagian current ni kamu tengok dia out of the plane ke ataupun into the plane. Out ke into kalau kamu tengok daripada mata bahagian sini. Tengok current ni. Tolong respon. Out. Out. Okay, out. So kalau out dia dotted ke dia cross? Dotted ke cross? Okay, dotted. So kalau dalam gambar ni, kalau kamu tengok yang dotted ni, so bermaksud bahawa current tersebut out ke dia masuk ke bahagian dalam? Respon? Dalam gambar ni? Out. Out. Dia keluar. Sama lah macam yang cikgu lukis sekarang ni. Yang cikgu lukis ni. So yang ini dia adalah dia keluar. Mata kamu kat sini, dia keluar. Katakanlah cikgu tukar dia punya pengaliran ni. Ni nak bagi kamu faham. Okay, ni negatif, sini positif. Cikgu tukar. So, current akan mengalir daripada mana ke mana? Respon? Positif ke negatif. Okay, positif ke negatif. Okay. So, current bergerak. Okay, current bergerak daripada positif pergi ke negatif. Okay, mata kamu masih lagi dekat bahagian sini. Okay, kamu tengok current tersebut, dia out of the plane ke dia into the plane untuk bahagian sini, into ke out? Respon untuk yang gambar ni. Into. Kalau into dia cross ke ataupun dia dotted? Respon? Cross. Maksudnya kalau gambar yang ini dia adalah cross. Okay. Kalau gambar yang ini yang cikgu lukis ni lah. Okay. Tapi kalau gambar yang sebelumnya tadi ni yang dotted ni. Okay. Cikgu harap kamu faham lah. So daripada gambar yang diberikan dekat bahagian dalam ni, kamu dah tahu macam mana dia punya progress dia. Yang ini berkaitan dengan magnet. Yang ini berkaitan dengan current kalau dotted ni. So kamu tahulah dotted ni, dotted ni current yang mengalir ke bahagian keluar contohnya. Okay, kalau cross dia akan masuk ke bahagian dalam. Okay. So yang dotted ni dia keluar. Okay. Baik, seterusnya. Okay. Macam cikgu cakap pada kamu, kita gabungkan di antara magnet dan juga current. Current dan juga magnet. Okay. Untuk magnet, dia akan mengeluarkan medan apa? Field apa? Untuk magnet. Respon? Magnet akan mengeluarkan magnetic field. Okay. Magnetic field from the permanent magnet. So magnetic field from permanent magnet, dia akan bergerak daripada soft ke north ke soft? Dengan rendah pernah belajar dah sebelum ni? North ke south. Okay, north ke south. So sebab tu kamu nampak line biru ni. So ini adalah magnetic field untuk magnet. Okay, magnetic field untuk magnet. So north to south, north to south, north to south. Okay, itu yang pertama. Itu magnetic field yang dihasilkan oleh magnet. Seterusnya, yang dotted ni kan current tadi. Current dia akan menghasilkan dua field. Apa dia? Respon? Hello, current akan menghasilkan dua field. Apa dia? Magnetic dengan electrical field. Okay, electrical field dan juga magnetic field. Cumanya dalam elektromagnet ni kita akan fokus kepada magnetic field. Okay, so kalau yang kamu tengok warna hijau ini, dia adalah magnetic field untuk current. Okay, menengah rendah dulu kamu pernah belajar tak berkaitan dengan Fleming right hand grip rules? Pernah dengar tak right hand grip rules? Genggaman tangan. Pernah kan? Okey, pernah belajar. Okey. Baik. So masing-masing sekarang ni gunakan tangan kanan kamu. Tolong buka kamera lah. Boleh tak buka kamera? Semua orang buka kamera?
Sekarang kita nak belajar tentang genggaman tangan ni. Sebab ni konsep ni penting sangat. Okey, masing-masing buka kamera. Okey, masing-masing buka kamera jap. Okey, baik. Genggaman tangan yang kamu belajar mendengar rendah dulu, cikgu rasa kamu belajar dah. Betul tak? Pernah belajar ada tentang genggaman tangan? RBT pernah belajar tak? Respon? Nah, Pernah. Good. Pernah. Okey. So kalau genggaman tangan, masing-masing buat tangan kanan, genggam macam ni. Genggam Buat good, lepas tu genggam. Okey. Good dan juga genggaman ini dia ada dia punya konsep yang tersendiri. Di mana untuk good ini ataupun ibu jari ini dia menunjukkan arah apa? Kamu pernah belajar sebelum ni? Respon? Yang good ni? Thumbs ni? Current. Okay, good. Yang ibu jari ni adalah current. Genggaman adalah arah direction untuk arah magnetic field. Okay, good. So ini current, ini arah magnetic field. Okay, sekarang ini kita pergi kepada gambar tadi. Nak bagi kamu faham, nak tengok. Okay, sekarang ni kamu dah faham berkaitan dengan dotted dan juga cross ni. Dotted dengan cross. So, yang dotted ni current tersebut keluar ke current tersebut masuk? Respon? Yang dotted ni, current tersebut keluar ke current tersebut masuk? Keluar. Okey. So, tangan kamu, tangan yang thumbs ni, kan current kan? Direction untuk current kan? Untuk ibu jari ni kan? Ke arah mata kamu ke ataupun ke depan kamu? Ke arah mata ke depan kalau kamu nak baca untuk gambar ni? Respon? Ke arah mata ke depan? Ke arah mata. Good, ke arah mata sebab current tu keluar. Keluar tu ke arah mata kamu lah. Current tu keluar. Masing-masing buat. Ibu jari ni pergi ke arah mata kamu. Okey, ibu jari pergi ke arah mata kamu. Okey. Genggam tangan tersebut. Genggam. Okey, kamu tengok direction untuk genggaman kamu tu anti-clockwise ke clockwise? Respon? Anti-clockwise ke clockwise? Jangan tengok tangan cikgu, tengok tangan kamu sendiri. Genggam clockwise ke anti-clockwise? Respon? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Sama tak dengan gambar dekat bahagian dalam diagram ni? Sama. Sama. So, dia anti-clockwise. Okay? So, ini adalah direction untuk magnetic field bagi current. Current tersebut keluar, so dia anti-clockwise. So, kalau cikgu buat satu lagi, current tersebut masuk. Tolong bantu cikgu, dia adalah clockwise ke anti-clockwise? Okay, kalau current masuk, maksudnya dia ke arah mata kamu ke ke arah harapan? Respon? Ni. Yang cross ni, cross. Ke depan. Okey, masing-masing buat ke depan. Bukan ke arah mata kamu, ke depan. Okey, ke depan. Pusingkan tangan kamu. Clockwise ke anti-clockwise? Dia punya genggaman tersebut. Respon? Clockwise. Bagus. So kalau current tersebut dia masuk, dia akan clockwise. Okay, clockwise. Okay. So kalau current keluar, dia akan anti-clockwise. Boleh? Okay. So gabungan di antara magnetic field untuk magnet, okay, magnet, dan juga magnetic field untuk current. Okay, magnetic field untuk current, magnetic field untuk magnet akan menghasilkan apa cikgu cakap tadi? Respon? Gabungan di antara dua magnetic field ni akan menghasilkan apa? Force. Okey, dia akan menghasilkan force di mana force ini dia ada nama medan dia. Apa nama medan dia? Respon? Dia nama field dia. Catapult field. Okey, catapult field. So, konsep dia kamu akan belajar yang gambar bawah ni. Force dia terhasil kat bahagian atas. Macam mana force dia terhasil bahagian atas? Okey, kita akan belajar dengan lebih lanjut sekejap lagi. So, gabungan di antara dua medan magnet ni akan tercetusnya satu force yang di mana medan ini kita panggil sebagai medan catapult field. Okey. Okey, macam mana force tersebut boleh terhasil kat bahagian atas? So, dia menggunakan konsep, ni konsep yang baru kamu belajar. Dulu ni kamu belajar tentang Fleming
hand grip tu saja. Okay, genggaman tangan kanan Fleming. Kamu belajar sebelum ni. So untuk hari ini kamu akan belajar satu lagi benda yang baru, iaitu Fleming left hand rules. Sekejap. Tiba ada benda yang mengganggu pula ni. Sekejap. Okay. So Fleming left hand rule. Okay, masing-masing tolong buka kamera balik. Kita nak belajar tentang tangan lagi pula ni. Kali ni tangan bahagian kiri pula. Okay, tangan kiri. Masing-masing angkat tangan kiri kamu. Okay, tangan kiri. Kita akan menggunakan 3 jari sahaja. Iaitu jari hantu, jari telunjuk dan jari ibu jari. 3 jari ya. Dan 3 jari ni, cikgu harapkan janganlah tangan kamu terlalu cacat sangat. Okay. 3 jari ni dia mestilah dalam keadaan 90 degree di antara satu sama lain. Bermaksud untuk jari telunjuk dengan jari hantu ni dia mesti 90 degree. Jari ibu jari dengan jari telunjuk dia mesti 90 degree juga. 90 degree di antara satu sama lain. Boleh? 90 degree ya. Left hand rule. Fleming left hand rule. Tangan kiri. Okay. Baik. Konsepnya adalah perlu ingat dalam kepala. Baik. Okay. Yang sebelum ni tadi. Fleming right hand grip dulu. Yang ibu jari ni adalah apa tadi? Respan? Current. Yang grip? Magnetic field. Okay, habis untuk right hand grip dulu. Okay. Fleming left hand rule lah. Dengar baik-baik Untuk jari hantu ni, yang kamu suka mencari-caruk ni kan, jari hantu ni. Jari hantu ini dia adalah current. Tolong ingat. Current. Arah current. Tadi arah current yang belah kanan tadi, yang thumb sini kan. Kalau yang bahagian kiri yang guna ketiga benda ini, dia adalah current yang bahagian tengah. Bahagian jari telunjuk dia adalah magnetic field. Okey, sekarang cikgu nak tanya, magnetic field dia bergerak daripada mana ke mana? Magnetic field dia bergerak daripada mana ke mana? North ke south. North ke south. Okey. So jari telunjuk ni dia menunjukkan ke arah south lah. Maksudnya north pergi ke south. Jari tunjuk ni. Tunjuk ni north ke south. North ke south. Okey. Jari tunjuk adalah magnetic field. Dan satu lagi jari adalah force. Ni adalah daya force ke atas. Okey. 3 ni tolong ingat current, magnetic field, force. Okey. Menjawab kepada gambar rajah tadi tu, macam mana force dia boleh terhasil kat bahagian atas, so kita buat sama-sama. Yang ini. Kita buat sama-sama. Macam mana force dia boleh naik kat atas? Okey, masing-masing keluarkan tangan kanan kamu, tangan kiri kamu, tangan kiri kamu 3 jari. Make sure 3 jari tersebut dia mestilah 90 degree antara satu sama lain. Jangan cacat Okey. First sekali, tetapkan current dahulu. Current tersebut dia dotted. Maksudnya current tersebut keluar ke masuk? Respon? Ni dotted. Keluar ke masuk? Keluar. Maksudnya jari tengah kamu menunjukkan ke arah mata kamu ke menunjukkan ke arah hadapan? Jari tengah ke arah mata. Okey, masing-masing buat yang 3 ni tadi. Jari hantu kamu ke bahagian mata kamu. Masing-masing buat jari hantu kamu ke bahagian mata kamu. Okey, baik. Seterusnya untuk magnetic field pula. Magnetic field dia akan bergerak daripada north ke south. North ke south maksudnya kiri ke kanan. Tadi jari hantu ke bahagian mata kamu. Lepas tu jari telunjuk daripada kiri ke kanan. Betul lah ni, kiri ke kanan. So, ibu jari ke bahagian mana tadi? Menunjukkan ke arah mana? Respon? Tak dapat. Dapat ke tak? Hello? Tak dapat. Ya Allah. Okey. Masing-masing buka kamera kejap masing-masing. Sebab cikgu tak nampak muka kamu ni. Macam mana cikgu nak tahu kamu dapat ke tak? Okey. Gunakan 3 jari. Okey, 3 jari 3 jari Okey. Tengok pada gambar rajah yang cikgu tunjukkan kat bahagian figure 4.3 ni. Okey. First, kita tengok current dahulu. Current kita akan gunakan jari yang mana? Respon? Current jari yang mana?
Jadi hantu. jadi hantu. Okey, jadi hantu ah. So, kalau current dekat bahagian dalam gambar ni, dia keluar ke masuk dalam gambar ni? Keluar. Keluar. So maksudnya kalau keluar, jari hantu kamu menunjukkan ke arah muka kamu ke menunjukkan ke hadapan kamu? That's fine? Ke arah muka. Ke arah muka. Okey, masing-masing buat jari hantu ni, jari hantu buat ke arah muka kamu, ke arah muka. Okey, jari hantu ke arah muka Dah selesai jari hantu dah selesai. Jari telunjuk sekarang ni. Tengok gambar, north ke south, kiri ke kanan ke kiri untuk gambar ni? North ke south. That's fine? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Tengok balik jari kamu tu. Yang magnetic field tu, kiri ke kanan ke kiri? Jangan tengok jari cikgu, tengok jari kamu. Kiri Jangan ke ubah. kanan. Jangan ubah apa Okey, kiri ke kanan kan sekarang ni kan. Jari kamu ke arah kanan lah. Menunjukkan ke arah kanan. Okey, betul lah tu. North ke south, current menunjukkan ke arah muka kamu, ke arah mata kamu. Sekarang ni, ibu jari menunjukkan ke arah mana? Kamu dah ke atas. Nampak tak force ni ke mana? Force ni ke atas. So betul lah. Sebab itulah force ini menunjukkan ke arah atas. Okey, kita try yang lain sikit. Katakanlah kalau cikgu tukar. Yang ini adalah cross. Yang ini cross, yang ni abaikan force ni abaikan Ini cross. Current the cross. Okey, north dengan south sama je. Kiri ke kanan. Okey. Sekarang ni cross. Ambil 3 jari balik. Tangan kiri, ambil 3 jari balik. Okey. Sekarang ni kita akan fokus kepada current tu. Current, kalau cross, masuk ke keluar? Respon? Kalau cross masuk. Maksudnya kalau masuk, dia akan menunjukkan ke arah muka ke ataupun ke hadapan? Respon? Ke hadapan. Okey. Masing-masing buat ke hadapan. Okey, ke hadapan Okey, seterusnya. North ke south. Daripada kiri ke kanan ke kiri untuk gambar ni. Gambar. Kiri ke kanan. Okey. So, jari telunjuk ni kena tukar kiri ke kanan. Yang jari tengah ni jangan ubah. Masih lagi ke hadapan. Jari telunjuk ni ubah kiri ke kanan. Okey, boleh. Jari hantu ke bahagian hadapan. Jari telunjuk ke bahagian kiri ke kanan. So, force dia ke mana? Apa semua? Bawah. Bawah. Bagus. Kalaulah current dia menunjukkan ke bahagian dalam, maksudnya force dia akan ke bahagian bawah. Contohnya kalau cikgu tukar gambar ni. Okay. So, Fleming left hand rule. Make sure tangan kamu jangan cacat. Selalunya pelajar dia salah. Macam mana? Dia dah letakkan current lah. Contohnya current dia masuk keluar. Contohnya current keluar. Lepas tu dia tengok magnetic field ni, tiba-tiba current dia teralih bawah lah, ke atas lah. Lepas tu, dia dapat force dia ke kiri contohnya. Sebab tu salah. Bila kamu dah letakkan satu benda, contohnya current tersebut dah keluar, jangan ubah langsung tentang satu part ni. Okay, hanya ubahkan bahagian yang magnetic field ni. Pusingkan macam tu sahaja. Okay. So, tolonglah ingat. Okay. Baik. So, untuk kata put field ni, kemahiran yang kamu perlu tahu adalah macam mana cara nak melukis bahagian magnetic field line yang akan terhasil apabila ada force. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, magnetic field ini bertembung dengan magnetic field untuk magnet. So, dia akan menghasilkan catapult field. So, catapult field ini, macam cikgu cakap pada kamu, catapult field ini kamu bayangkan macam lastik. Okay, macam lastik So, force ini dia seolah-olah macam batu. Okay. So force ini kalau dalam gambar ni, force ni ke atas ke bawah? Respon? Ke atas. Ke atas. Okay. So macam batu, contohnya kamu tarik lastik daripada bawah. Okay, kamu tarik lastik tersebut, batu tarik ke bahagian bawah. Bila lepaskan, batu tu akan pergi ke bahagian atas ke pergi ke bahagian bawah? Atas. Atas. So, okay. So kamu bayangkan macam catapult di mana magnetic field line ini kebanyakannya berkumpul dekat bahagian bawah. Kamu nampak Kebanyakannya berkumpul dekat bahagian bawah magnetic field line. Ini lukisan ni penting Tolong ingat macam mana cara lukis So lukisan ini di mana bila bertembung di antara dua magnetic field
magnetic field untuk current dan juga magnetic field untuk magnet. So dia akan terasa ke tepuk. So berkumpulnya magnetic field line dekat bahagian bawah. Yang ini jarak dia rapat-rapat. Okey, sampai dekat bahagian atas daripada bahagian current ini dia longgar sedikit. Menunjukkan bahawa force tersebut dia bergerak ke arah atas. So, sekejap. Tolong gambar ini sangat penting. Lukisan untuk apa dia ni? Untuk magnetic field line. Katakanlah kalau cikgu buat yang cross tadi tu, force dia ke arah mana tadi? Yang kita dah buat tadi tu. Ni dia keluar. Yang ini current dia masuk. So force dia ke mana? Respon? Ke bawah. Ke bawah. Okay, good. Ke bawah. So kalau ke bawah, macam cikgu cakap, gunakan konsep elastik. Maksudnya elastik ni, maksudnya kamu akan buat tali dia banyaknya berkumpul dekat bahagian atas. Sebab dia tarik daripada bahagian atas ni. Sebab force dia ke bahagian bawah. Cuma dekat bahagian bawah ni dia landai. Dia tidaklah terlalu curve. Konsep dia macam tu. Sikit saja. Okey. Kebanyakannya magnetic field line tersebut berkumpul dekat bahagian atas sekiranya force dia berada pergi ke bahagian bawah. Kalau force dia pergi ke bahagian atas, magnetic field line dia banyaknya berkumpul dekat bahagian bawah. So gambar ini sangatlah penting. Sebab dalam soalan nanti dia akan tunjukkan pada kamu hanyalah magnet sahaja. Dan juga simbol untuk current. Sama ada dia masuk ataupun keluar. Lepas tu dia minta, okey tolong lukiskan tepuk field line untuk bahagian apabila pertembungan di antara magnet dan juga current tersebut. So kamu kena pastikan bahawa tetapkan dulu force dia ke bahagian mana. Contohnya kalau force dia ke bahagian bawah, maksudnya magnetic field line tersebut banyak yang berkumpul kat bahagian mana? Rasman? Kalau force dia ke bahagian bawah? Atas. Banyaknya berkumpul dekat bahagian atas. Macamlah kita tarik elastik. Okey, kita tarik elastik. Banyak yang berkumpul dekat bahagian atas. Cumanya tolong hati-hati untuk magnetic field line. Syarat untuk magnetic field line, dia tidak boleh intercept di antara satu sama lain. Kalau kamu lukis, katakanlah kamu lukis, tiba-tiba bertembung antara satu sama lain. So lukisan kamu salah. Katakanlah kamu lukis ni, ni bertembung, intercept, ni intercept, ni intercept. Okay, so salah. Dia tidak boleh intercept di antara satu sama lain. Okay. Dan yang kamu pernah belajar sebelum ni, sekiranya magnetic field line tersebut dia rapat-rapat di antara satu sama lain, menunjukkan apa? Siapa tahu? Tolong respon. Kalau rapat-rapat je ni menunjukkan apa? Dia kuat. Magnetic force dia kuat. Ya, betul. Okay. So bahagian bawah ni kuat menolak. So menolak ke atas. Sebab itulah force dia ke atas. So yang ini kuat kat bahagian atas, dia menolak. Sebab itulah force dia ke bahagian bawah. Okay. So itu adalah konsep untuk tepuk field line. Okay. Tepuk field. Tolong gambar ini cikgu minta tolong sangat sebab student sangat tak pandai nak lukis gambar untuk tepuk field line. Okay. Bayangkan macam elastik. Okey, kita teruskan lagi. So Fleming left hand rule cakap 3 ni. So ingat. Okay. Okay, factor affecting the magnitude of the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. So faktor-faktor yang mempengaruhi untuk penghasilan force tersebut, sama ada force tersebut meningkat, dia makin besar disebabkan oleh apa? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia. So ada eksperimen lah untuk kita kenal pasti faktor-faktornya. So ini adalah eksperimennya. Cumanya kita tak dapat buat. So kita teruskan dengan mengetahuilah apa faktor-faktornya. Okay. Faktor-faktornya adalah di mana dua faktor ini current.
Kalau kamu tambahkan current, force tersebut akan makin meningkat ataupun makin berkurang? Tolong respon. Kalau kamu tambahkan current, makin meningkat. Okey, makin meningkat lah. Satu lagi di mana magnet tersebut kamu letakkan dia berdekatan, lebih dekat di antara satu sama lain. Ni jauh, ni dekat. So kalau makin dekat, apa akan berlaku? Tolong respon. Magnet makin dekat, apa akan berlaku? Tak tahulah. Dah lost. Magnet makin dekat, apa akan berlaku? Lagi kuat magnet, lepas tu lagi kuat force. Okey, lagi kuat magnet, maksudnya lagi kuat magnetic field. Okey, sebabkan oleh dia rapat di antara satu sama lain. Bila makin kuat magnetic field, so dia akan menyebabkan force juga makin meningkat. Force makin meningkat. Sama juga macam current, bila kamu tingkatkan, force dia akan makin meningkat. So, factor that affecting the force yang terhasil adalah dua benda ini, iaitu current dan juga satu lagi jarak di antara magnet tersebut. Okey? Tolong ingat faktor yang mengaruhinya adalah current. Kalau kamu tambahkan current, so dia akan meningkatkan force. Satu lagi faktor adalah jarak di antara magnetic pole tersebut. Dan kalau kamu rapatkan lagi, magnetic field akan makin meningkat, dia akan menyebabkan force makin bertambah. Macam mana kita nak tahu force dia makin bertambah ataupun tidak? Kamu tengok jarak dia swing ni. Kamu tengok antara kiri dan juga kanan ni, kiri dan juga kanan ni. Mana swinging yang lebih lagi antara kiri dan juga kanan? Respon? Kanan. Kanan. Okey, kanan. So, faktor apa yang menyebabkan kanan ni di swing lebih? Dua faktor ni lah, current dan juga jarak di antara magnetic pole. Okey, yang menyebabkan force dia makin bertambah. Bila force makin tambah, dia swing lagi jauh. Okey, kalau force dia kurang, dia swing sikit saja. Dia bergerak sikit saja. Okey. Sama juga konsep macam dalam motor Dalam motor, kalau kamu nak tambah lagi pergerakan tersebut, maksudnya kamu kena rapatkan di antara magnet ataupun menggunakan magnet yang lebih besar lagi, ataupun kamu tambahkan current lagi. Power supply dia kamu tambahkan lagi untuk memastikan bahawa dia dapat rotate dengan lebih laju. Okay. So force yang terhasil juga adalah lebih besar. Okay. Figure 4.7 show another way to study the factor that affected the magnetic of the force acting on the current carrying conductor in the magnetic field. The distance travel by K. Kalau yang ini dia swing. Okay. Tapi kalau yang ini dia konsep dia sama saja. Penghasilan force, penghasilan daya akan terhasil. Cuma yang ini swing sebab dia set up macam ini. So bila ada current, ada magnet, so dia akan swing. Tapi kalau yang ini kita letakkan apa dia ni, copper rod ke ataupun copper tube dekat bahagian sini. So current mengalir, bila mengalir saja ada magnetic field dekat bahagian sini, ada magnetic field untuk magnet juga, bertembung di antara kedua-duanya akan terhasilnya force. Force tersebut akan menyebabkan tube ini bergerak. Dia ada distance. Distance pergerakan kalau makin jauh bermaksud force dia makin. Tolong respon. Kalau distance dia makin jauh, force dia makin kuat. Okey, makin kuat. Macam mana cara nak pastikan force dia makin kuat? Ada dua cara faktor dia. Satu, Current. tambahkan current. Okey, good. Tambahkan current. Yang satu lagi? Jarak antara magnet. Jarak antara magnet tersebut. Kita dekatkan. So, ini kita nak tahu macam mana nak measure untuk force dia adalah dari segi distance. Kalau yang ini dari segi dia swing. Dua-dua distance juga. Yang ini pun distance dia swing dia lagi jauh lah. Cuma ini dari segi konsep dia swing. Okay, kalau yang ini dari segi konsep dia bergerak. Ya. Kalau saiz magnet tu dia tak diam ni. Okay, saiz magnet juga mempengaruhi juga sebenarnya. Cumanya dalam kamu punya syllabus ni tak ada pula sentuh tentang saiz magnet. So kalau kamu nak jawab tentang saiz magnet tersebut dia lebih besar, boleh terima? Ya betul? Boleh? Yang ini digunakan magnet yang sama saja. Cuma dia gerakkan rapat.
Okay, kali. Bagus. Maksudnya size magnet juga mempengaruhi. Size tu makin besar, magnetic field makin besar, so force yang terhasil juga makin bertambah. So itu juga faktor yang mempengaruhi. Cuma dalam silibus kamu ni dia sentuh 2 saja. Okay. Nak masukkan lebih lagi, okay, boleh terima yang apa dia ni, size magnet tu. Okay. Baik. Seterusnya kita ada 10.50-an. Okay, sikit lagi. Masuk ini. Okay, tentang rotating coil ya. Kamu dah faham tentang konsep untuk Fleming left hand rule tu, yang ini senang je, kacang je, tak ada masalah pun. Okay, effect on a current carrying coil in a magnetic field. Okay. Bayangkan bahagian atas ni, bahagian coil bahagian atas ni dia straight. Dia straight saja, straight. Yang coil bahagian straight ni kita shapekan dia. Okay, coil yang bahagian straight ni kita shapekan dia jadi rectangle macam ni. Okay. Dan juga katakanlah current tersebut dia sini bahagian sini positif, kat bahagian sini negatif. So current akan mengalir dari positif pergi ke bahagian negatif. So dia akan lalu A, dia akan lalu B, lalu C, lalu D. So daripada rod ataupun daripada wire coil ini, daripada straight ini kita shapekan dia. So terminal yang sama, sini positif, sini negatif. So dia akan still mengalir daripada positif pergi ke negatif. Positif, cumanya dia akan mengalir dekat bahagian dalam coil lah. So dia akan pusing lah, rotate lah. Kalau yang ini straight saja, yang ini dia akan pusing sedikit. Okay, daripada positif pergi ke negatif. So dia akan lalu daripada A pergi ke B, B pergi C, C pergi ke D, sampai ke bahagian negatif. Okay, selesai yang itu. Okay. So kalau kamu tahu bahawa current yang mengalir akan turut bersama-sama mengalir dekat bahagian sini adalah magnetic field. Okay, magnetic field akan mengalir dekat bahagian magnetic field dekat bahagian sini ya. Dia akan turut sama flow. Okay, baik, seterusnya. Kita pergi kepada rotating coil. Okay, rotating coil. Ini dia pening sedikit tapi konsep dia tak adalah terlalu susah. Kalau kamu faham, okey je. Okey, mana cikgu nak start dulu Okey, cikgu ambil daripada gambar ni. Gambar 4.10. Kita sentuh tentang gambar ni dah habis kelas kita untuk hari ni. Cikgu tak nak pening-pening dengan kamu. Ambil gambar ni, lepas tu kamu faham konsep ni dah habis. Okey, yang ni dulu. So sekarang ni gambar ni dia ada magnet. Ada magnet, ada current. So pertembungan di antara magnetic field daripada current dan juga magnet akan menghasilkan apa? Respon? Magnetic field daripada current dan juga magnetic field daripada magnet bertembung akan menghasilkan apa? Force. Okey, force ataupun dia punya medan dia, field dia kita namakan sebagai catapult field. Catapult field. Okey, baik. So sekarang ini coil ini dia buat dalam shape yang rectangle macam ni. Macam saya cakap tadi daripada straight dia buat shape macam ni. So dia akan jadi macam ni lah, coil macam ni. Okey. Coil ni okey, kejap. So untuk bahagian coil ini, bahagian AB dengan CD dia akan berlakunya perbezaan force. Maksudnya perbezaan direction untuk force tersebut. Disebabkan oleh apa? Okey, kita tengok dekat bahagian sini. Gambar yang 4.11 ni dia adalah pandangan daripada sudut ini. Kalau cikgu letak mata dekat bahagian sini tak mata bahagian sini, so sudut mata ini adalah yang ini yang kamu tengok. Soft, north. Okay. So dia ada masuk daripada positif terminal, negatif terminal, masuk keluar. Okay. Ni simbol apa? Kalau cross, current masuk ataupun current keluar. Respon? Yang cross ni. Tadi kita belajar dah. Okey, current masuk. Dotted keluar. Samalah macam ni. Sama lah ini. Maksudnya ni masuk, ni keluar. So mata kamu kat sini, so
pandangan daripada sisi mata kamu adalah yang ini. Untuk yang ini kamu tengok, yang inilah pandangan dia, diagram dia. Okey? Yang pening-pening Okey, baik. So dia pertembungan di antara dua magnetic field, satu magnetic field daripada current, satu magnetic field daripada magnet. Cumanya dia ada coil yang berbeza daripada AB dan juga CD. So bahagian sini adalah AB, side AB, bahagian sini adalah side DC ataupun CD. Okey, kita pergi kepada AB dahulu. Bila current mengalir, AB. Okey, masing-masing buat Fleming left hand rule, 3 jari ini. Okey, masing-masing buat 3 jari Jangan cacat 90 degree antara satu sama lain. 90 degree. 90 degree. Okey. Baik. Untuk permulaan, kita buat yang AB dulu. Current masuk ataupun keluar? Respon? AB. Masuk. So, jari tengah kamu, dia akan menunjukkan ke arah mata kamu ke ataupun dia akan menunjukkan ke arah keluar? Respon? Keluar ke ataupun dia akan menunjukkan ke arah mata kamu? Dia masuk. Current masuk. So, keluar ke arah mata? Respon? Keluar. Maksudnya dia menunjukkan masuk lah. Masuk tu keluar lah. Keluar ke sini Okey, plan. Okey. So jari ni jangan ubah dah. Jangan tiba-tiba masuk ke bahagian sini, ke atas ke bawah ke. Jari tengah ni keluar. Okey, keluar. Seterusnya magnetic field line untuk bahagian magnetic field. North ke south. Kanan ke kiri ke kanan? Tolong respon. Kiri ke kanan. Okey. Kanan ke kiri. Tengok gambar ni. Kiri, north tu kiri. South tu kanan. So north magnetic field line akan bergerak daripada north ke south. So kiri ke kanan. Kalau daripada pandangan cikgu, kiri ke kanan macam ni So force dia ke mana? Respon. Atas. Bagus. Force dia ke atas. Masing-masing buat tangan masing-masing Force dia ke atas. Okey. Baik, kita pergi kepada DC pula. DC. Buat Fleming left hand rule, 3 jari ni juga. Okey, jari tengah tu. Buat yang bahagian magnet dulu. Bahagian current dulu. Okey, current dia keluar ataupun masuk. Macam ni lah. Ke arah mata kamu ke ataupun ke arah hadapan? Respon. Ke arah mata ke arah hadapan? Ke arah mata. Okey, ke arah mata Jari tengah ni ke arah mata kamu. Ke arah mata, jari tengah ke arah mata. Okey, seterusnya. Jari telunjuk. North to south. Kiri ke kanan ke kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Okey. Kiri ke kanan. North to south. Ni gambar. North ni kat kanan. South ni ke kiri. Kat kiri. So kanan ke kiri. Masuk pergi ke kiri. Okey. So jari telunjuk kamu ni, yang jari tengah ni jangan ubah Masih lagi ke arah mata. Jari telunjuk ni ubah daripada kanan pergi ke kiri. Maksudnya tunjuk ke kiri. So tukar, pusingkan dia. Pusingkan. Okey. Pusingkan. Kalau cikgu pusingkan macam ni Okey, pusingkan. Pusing macam ni, sakit pula tangan. Pusingkan macam ni. Okey. So ke kiri, ini pergi ke arah mata kamu. So force dia ke bahagian mana? Bawah. Ke bahagian bawah. Force ini ke bahagian bawah. Okey, masing-masing buat Ni tukar sahaja. Tukar. Pening sikit lah. Sebab tangan kamu ni kadang-kadang boleh jadi cacat Sekejap sini. Tapi yang penting sekarang ni untuk bahagian current ni jangan ubah. Pergi ke arah mata. Cuma pusingkan sahaja bahagian tangan kamu ni. Okey, pusingkan sahaja. Okey. Pusingkan supaya dia pergi dari north ke south. So force dia akan pergi ke bahagian bawah untuk side DC. Okey, untuk ketepuk field. Macam cikgu dah pernah ajar kepada kamu. Kalau force dia naik ke atas, maksudnya magnetic field dia akan berkumpul dekat bahagian mana? Konsep plastik. Bawah. So kalau kau tengok dalam gambar ni, magnetic field line dia akan berkumpul dekat bahagian bawah. Banyaknya yang rapat-rapat dekat bahagian bawah ni. Ni.
Rapat-rapat dekat bahagian bawah. Okey. Ini untuk yang side AB. Kat bahagian atas dia tidak terlalu rapat. Okey. Nak dibandingkan dengan bahagian bawah. Sebab konsep dia tak akan tolakkan force dia naik ke atas. So macam lastik lah. Kamu tarik rapat dekat bahagian bawah, lepaskan force dia pergi ke bahagian rapat. Okey. Okey, kalau untuk bahagian side DC, force dia ke bahagian bawah. So, magnetic field line dia banyaknya berkumpul ataupun rapat-rapat dekat bahagian respon. Atas ke bawah untuk DC? Atas. Yo, yang ini. Rapat-rapat di antara satu sama lain. Okey. Yang ini kamu perlu tunjuk sekurang-kurangnya 3 line. 3 line. 3 line 1, 2, 3. 3 line. Okey. Kurang-kurang betul yang atas ni kendur lah, kat bahagian atas ni kendur yang, dan juga jarak dia tidak terlalu rapat di antara satu sama lain. Okey, itu yang nak menunjukkan bahawa ada catapult field dekat bahagian situ. Okey, di mana catapult field ini dia akan menyebabkan magnetic field dia akan berkumpul dekat certain bahagian. Tengok pada force dia kat atas, magnetic field akan berkumpul kat bahagian bawah. Kalau force dia ke bahagian bawah, magnetic field line akan berkumpul dekat bahagian atas. Okey, so kalau kamu dah mahir berkaitan dengan yang ini, AB dan juga DC. So cikgu nak tanya, bila kita connect sahaja current, coil AB ni akan naik ke atas, DC ni akan turun ke bawah. So dia akan berputar secara clockwise ke anti-clockwise? Tolong respon. Untuk coil ni, dia akan putar secara clockwise ke anti-clockwise? Ni coil ni AB ni akan AB ni akan naik ke atas, DC ni akan turun ke bawah. So dia akan berputar secara respon clockwise. Ya, betul, clockwise. Okey, clockwise. Okay. Seterusnya nanti kita akan sambung untuk kelas yang seterusnya lah. Bila DC ni pergi ke bahagian sini apa jadi? Nanti kita akan sambung lagi. Okey, setakat yang kita dah belajar ni, faham ke tak yang berkaitan coil ni? Coil ni agak sukar sedikit lah. Okey ke tak? Tolong respon sekejap. Okey ke? Faham ke? Hello? Okey Kalau tak faham apa-apa, malu nak tanya dekat sini, boleh PM cikgu direct Yang ini dia perlukan kepada imagination sedikit lah. Lebih-lebih lagi dari segi pandangan sudut, macam mana cara kamu nak dapatkan pandangan yang macam ini. Contohnya dalam gambar 4.11 ni. Daripada 4.10 nak dapatkan 4.11. Dan kebanyakan yang cikgu ajar sebelum-sebelum ni, selalunya lelaki dia cepat tangkap lah. Kalau dari segi gambar, okey, pandangan sudut ni dia tahu dah. Tapi kalau perempuan ni dia blur sikit. Dia X ni apa benda? Titik dia apa benda? Dia tak nampak selalu. Nah, yang cikgu tengok lah. Yang apa dia, pelajar-pelajar cikgu sebelum ni. Cikgu harap taklah berlaku untuk kelas ni. Lelaki dan perempuan semua kedua-duanya faham macam mana cara nak baca untuk diagram ni. Bila dah dapat force dia, kamu lagi tahu macam mana cara untuk kamu nak lukis catapult field line tersebut. Okay. Baik. So untuk kelas kita hari ini sampai di sini saja dahulu. Nanti kita akan sambung lagi untuk direct current motor. Okay. Sekali untuk pergerakan ini. Okay. Okay, ada soalan tak? Kalau cikgu tanya jadi memang tak ada soalan lah. So kamu tak nak tanya semua. Malulah apalah. Okay, baik. So itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita akan sambung lagi hari Khamis nanti Okay, dengan direct current motor. Okay, baik itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Ya. Uh, Terima kasih, Cikgu.